Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan mentaati segala perintahnya, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya kita masih lagi diberikan nikmat olehnya. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Yang berpagi-pagi kita bangun, kemudian kita melaksanakan perintah salat fardu subuh. Mudah-mudahan nikmat yang kita kecapi, nikmat iman dan Islam, ianya istiqamah berterusan pada diri kita hinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Juga nikmat kehidupan, kesihatan, dan semalam nikmat kita boleh tidur dengan lena. Kerana semuanya adalah perkara yang Allah mudahkan bagi kita kehidupan di atas muka buminya. Sebab itu dari sudut penciptaan siang dan malam mempunyai hikmahnya yang tersendiri, yang mana pada waktu siang kita bekerja mencari penghidupan, pada malam hari dalam suasana keadaan yang tenang, kegelapan malam untuk kita berehat tidur. Semuanya mempunyai hikmah yang tersendiri, yang telah peraturannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita sentiasa bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita kecapi hingga ke saat ini. Walaupun kadang-kadang Allah uji kita dengan pelbagai ujian, maka itu asam garam dalam kehidupan, kerana Allah sebut dalam ayat وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Mafhumnya, dan bahawasanya pasti kami akan menguji kamu dengan perasaan takut. Pasti kami akan menguji kamu dengan sesuatu. Antaranya minal khawf, berasa takut, wal ju', lapar dahaga, wa naqsim minal amwal, sedikit harta, wal anfus, kehilangan nyawa, thamarat, sedikit daripada buah-buahan atau makanan yang boleh kita makan. Wa basyiris sabirin, dan khabarkanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, iaitulah orang yang apabila ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu,
Apa kata mereka? Inna lillah, sesungguhnya kami daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kami kembali. Muslimin muslimat rahimakumullah, juga sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah, kita mengisi ruang masa yang ada kepada kita dengan melipat gandakan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seperti biasa kita akan mengisi dengan membaca satu muka surat daripada Al-Quran, kemudian kita memetik hukum tajwid yang terkandung dalam ayat yang kita baca, dan kita mengambil kepahaman, mentadabbur ayat beberapa ayat yang kita baca pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, insya-Allah kita akan membaca pada muka surat yang ke-162. Pagi ini kita masuk juzuk yang ke-9. Kita masuk juzuk yang baru, juzuk yang ke-9. Iaitulah ayat yang ke-88 suratul A'raf. Juzuk yang ke-9, muka surat 162, ayat 88 suratul A'raf. Baik, bersama-sama kita membaca dan menyemak hukum tajwid yang terkandung pada muka surat tersebut. Jadi muslimin muslimat boleh bersama kita membaca, sama ada melihat kepada mushaf Al-Quran yang berada bersama dengan kita. Ya, kalaupun tidak dapat kita bersama dengan mushaf Al-Quran, di skrin kita saya paparkan muka surat 162 suratul ayat yang ke-88 suratul A'raf. Lin Nabiyil Karim wa alihi wa ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعبد فيها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah telah pun kita membaca dari ayat yang ke-88 hingga ayat yang ke-95, mengandungi 8 ayat. Ya, telah pun kita membaca 8 ayat dari surah Al-A'raf, dan setelah itu insya-Allah kita akan memetik hukum tajwid yang terkandung dalam ayat-ayat yang kita baca. Itulah dari awal lah, dari permulaan ayat yang kita baca. Itu ayat yang ke-88. Tuan-puan boleh menyemak pada Al-Quran, pada ayat yang ke-88. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi. Pada kalimah min qawmihi, nun mati bertemu dengan qaf, hukum dia adalah ikhfa hakiki, bacaannya dengung sekadar 2 harakat. Qawmihi lanukhrijannak, ha'ud dhamir selepas dia lam, mad silah qasirah, pendek. Pendek-pendek pun tetap juga 2 harakat lah, pasal dia mad. Lanukhrijannaka, nun yang bertasydid bersatu dalam kalimah lanukhrijannak wajibul ghunnah, wajib teguh sekadar 2 harakat. Kemudian walladzina amanu ma'aka min qaryatina, nun mati bertemu dengan qaf, sekali lagi bertemu huruf yang sama, nun mati bertemu dengan qaf, ikhfa hakiki dengung 2 harakat. Qaryatina aw, panjang di situ. Allahumma salli Muhammad. Alif huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Hukum dia mad jaiz munfasil kerana dia 2 kalimah. Bacaan dia 4 atau 5 harakat. La ta'udunna, nun yang bertasydid, hukum dia wajibul ghunnah, wajib dengung sekadar 2 harakat. Kemudian qala awalau kunna, bertemu lagi nun yang bertasydid, adalah wajibul ghunnah, wajib dengung sekadar 2 harakat. Isu ya. Kemudian diakhiri dengan mad arid disukun karihin,
tiga wajah yang kita boleh baca 2 atau 4 atau 6 harakat, maka terserah kepada kita nak baca kadar harakatnya macam mana. Baik, jadi kita ulang tengok ayat ini merujuk kepada tajwid yang kita sebut sebentar tadi. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Itu 2 harakat. Maafkan saya semua sikit pagi. Kemudian 4 harakat. قال أولو كنا كارهين. 6. قال أولو كنا كارهين. Itu demikian. Terpulang boleh nak baca 2, 4, 6 harakat. Kemudian ayat yang ke-89, qad iftaraina 'ala Allahi kadhiban in 'udna. Baik, kalimat kadhiban in 'udna. Baik, 2 di situ izhar ki. Yang pertama kadhiban in. Kemudian in 'udna. Pertama tanwin dan bertemu hamzah. Yang kedua nun mati bertemu dengan ain. Kedua-dua huruf izhar halqi. Kemudian na'udana dal yang sukun dalam kalimat tersebut qalqalah sughra berdetak kecil. Millatikum ba'da mim mati bertemu dengan ba ikhfa syafawi dengan sekadar 2 harakat. Tu kemudian minha nun mati bertemu dengan ha izhar halqi, jelas bacaan nun mati. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Lana an panjang di situ mak jaih mufassir kerana 2 kalimah, panjang 4 atau 5 harakat. An na'uda nun mati bertemu dengan nun idgham ma'al ghunna, memasukkan nun yang pertama ke dalam nun yang kedua beserta dengan dengung. Fiha illa dan illa an, dua-dua tu hukum yang sama, mad jaiz mufassir 4 atau 5 harakat. Yang ni dekat-dekat. Fiha 4 harakat atau 5. Kemudian illa 4 harakat atau 5 harakat. Kemudian ayyasha nun mati bertemu dengan ya idgham ma'al ghunnah, memasukkan nun mati ke dalam ya yang selepasnya beserta dengan dengung sekadar 2 harakat. Yasha'a, yang ni berbeza dengan fiha dan illa kerana dia satu kalimah. Hukum dia mad wajib muttasil. Cuma dari sudut bacaan menurut apa yang kita baca samalah 4 atau 5 harakat. Cuma hukum saja berbeza. Dan bertemu dengan waqaf jim. Sebelum tu pun kita bertemu dengan waqaf jim. Huruf jim tu. Huruf jim tu maksud dia jaiz. Jaiz maksudnya harus. Sama je. Nak berhenti sama dengan nak sambung. Boleh belakang. Berhenti boleh, sambung boleh. Kalau nak panjang, sambung semua. Panjang. Tapi tak boleh panjang. Kita tak boleh panjang macam tu. Tapi ada orang yang panjang, senapah dia baca Fatihah. Panjang sungguh senapah dia. Baik. Jadi, tanda-tanda waqaf ni, tempat waqaf ni bagi yang kita lah, yang napah-napah tak panjang, apa pendek. Jadi, tempat yang ada jim ni, kita berhenti. Harus. Makna keadaan dia sama saja kita berhenti dengan sambung. Dia berbeza pula dengan sad lam ya. Sili atau qili. Sili harus berhenti. Tapi sambung lebih aula, lebih utama. Sili. Qili Allahumma salli ala Muhammad. Qili tu waqaf lebih aula. Nak sambung boleh. Orang jenis napah panjang, kemudian dia nak baca bagi cepat sikit kan, kerana satu napah ni laju sikit.
Tu. Dia nak sambung tu boleh, tapi waqaf lebih aula. Tu pilih qaf lam ya. Tak jumpa lagi lah. Kalau kita jumpa kita tunjuk. Baik. Kemudian wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Tanwin bertemu dengan ain. Izhal ki jelas tanwin tersebut. 'Ala Allahi tawakkalna Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa anta nun mati bertemu dengan ta ikhfah hakiki dengung sekadar dua harakat. Al-Fatihin juga ma'arik disukun 246. Baik, jadi kita ulang ayat ni menurut hukum tajwid yang kita sebutkan sebentar tadi. Qad iftarayna 'ala Allahi kadhiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla shay'in 'ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Baik. Fatih itu boleh baca 246. Jadi saya tak bagilah contoh 246. Awal tu kita sebut dah. Kemudian satu lagi kita nak ambil ayat 90. Wa qalal mala'ul ladina kafaru min qaumihi. Nun mati bertemu dengan qaf. Sebelum ni juga samalah. Ifaq hakiki dengan dua harakat di situ. La ini taba'tum syu'aiban. Mim mati bertemu dengan syekh. Izhar syafawi. Izhar syafawi ni tak ada masalah lah. Saya tak dengar dia. Mim mati ni, hukum mim mati ni dua je dengar. Mim mati bertemu dengan mim, idgham islam, dan mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Yang selain tu, selain daripada mim mati bertemu dengan mim, dan selain mim mati bertemu dengan ba, alif, ka, ta, ka, sa, ka, jim, ka, ha, ka, kha, ka, semua tu. Dan baki daripada 28 huruf-huruf hijaiyah. Nah, 26 lah baki dia kan. Semua tu izhar syafawi. Jelas mim mati tersebut. Syu'aiban innakum, tanwin bertemu dengan hamzah, izhar halqi. Jelas juga tanwin tu. Innakum wajibul ghunnah, dengung dua harakat. Idzal la khasirun, tanwin bertemu dengan lam idgham bila ghunnah. Ni idgham juga. Dia idgham dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nun hukum nun mati atau tanwin dia dua. Dia idgham ni pecah dua. Satu ma'al ghunnah, yang kedua bilal ghunnah, bila ghunnah. Yang ni bila ghunnah masuk juga tapi tak dengung. Lam kan, lam dan ra. Idgham bila ghunnah memasukkan tanpa dengung. Idzal la khasirun. Diakhiri dengan juga ma'arik lisukun. Jadi kita ulang ayat ini dengan bacaan tajwid yang kita sebutkan sebentar tadi. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. Itu ma'arik disukun dengan 6 harakat. Baik. Jadi demikian hukum tajwid yang sempat kita petik, ya. 3 ayat lah yang kita petik pada pagi ini. Tak sempatlah kita nak petik keseluruhan ayat. Bukan tak sempat, dia jadi panjanglah masa. Kita nak ambil ringkas-ringkas saja. Kita baca, kemudian kita petik beberapa hukum tajwid. Mudah-mudahan hukum tajwid itu sebenarnya dia berulang-ulang dalam bacaan Al-Quran kita. Ya, yang asasnya yang berulang-ulang, mat ja'i, mat wajib. Kemudian hukum nun mati, hukum mim mati dia berulang-ulang yang itulah. Kita dapat tahu
kita tahu pada hak yang asas tu, insya-Allah lah kita akan dapat baca dengan bertajwid. Cuma dalam membaca ni dia kena yang pertamanya berhati-hatilah. Dalam baca setiap kalimah-kalimah berhati-hati, kerana dengan berhati-hati inilah hukum tajwid itu terjaga. Kalau tidak berhati-hati, umpamanya dalam ayat 89 tu kan ada 4 mat, 3 mat jaiz, 1 mat wajib yang panjang tu kan. Nanti kita akan, kalau kita tak berhati baca pula laju cepat sikit, kita akan terlepaslah salah satu daripada mat tu. Hak mana ada jadi pendek, tak cukup harakat. Juga dengung. Kerana kita main cepat, dia cepat tak ada masalah dalam baca Quran ni. Maksud, ada orang yang hafizul Quran, orang yang hafal Quran, dia boleh nak baca cepat dengan bacaan hadar. Kalau dia nak mengulang, nak murajaah, nak ulang-ulang bacaan dia, dalam sehari-hari banyak yang nak ulang. Jadi dia boleh baca dengan bacaan hadar. Hadar ni cepat. Hadar ni cepat yang tidak digalakkan baca dalam sembahyang. Kita beri contoh hadar macam mana, ayat 88 tu nak. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. Walaupun bacaan dia laju, muslimin muslimat rahimakumullah, tetap kena jaga pun tajwid dia, tak boleh main lepas gitu, dengung lepas, dengung panjang pun lepas dah. Cuma tempo, kerana bacaan dia hadar, tempo dia laju, jadi segala yang dengung pun dia jadi macam sekejap lah dengung dia. Panjang pun taklah sepanjang yang kita baca dengan bacaan tartil. Kerana tempo lagu, maka tempo dalam kita nak mengira kadar harakat tu dengan jari. Okey. Kalau tempo tartil, maka tempo pergerakan lambat, sedikit lambat. Kalau ada tempo pergerakan dia jadi lajulah, kerana bacaan kita, tempo bacaan kita laju. Tu. Tetap jagalah panjang. Baik tu. Bacaan hadar ni biasa hafizul Quran lah, yang orang yang menghafal Quran, dia jagalah. Pasal orang hafal Quran ni, pasal dia tu menjadi rutin bacaan dia. Walaupun kita nampak dia baca laju, tapi dia menjaga hukum tajwid. Kita yang tak biasa tak boleh baca laju gitu, pasal boleh jadi terlepaslah hukum tajwid yang kita sepatut jagalah, guna panjang dan sebagainya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, selepas itu kita nak mengambil kefahaman dari ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi. Baik, jadi kita ambil kefahaman dari awal lah, dari atas ayat yang ke-88. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib. Pembesar-pembesar yang menyombongkan diri daripada kaum Syuaib berkata, iaitu penduduk Madian yang kita baca sebelum ini kan. Wa ila madyana akhahum Syuaiba. Pembesar-pembesar yang menyombongkan diri daripada kaum Syuaib berkata, lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina ya Syuaib. Sesungguhnya kami akan mengusir engkau bersama dengan orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali jika engkau kembali kepada agama kami. Aw lata'udunna fi millatina, atau kamu kembali kepada millah. Millah ni juga sebagai agama lah, jalan hidup, cara hidup, kemudian acuan tu, jalan agama lah. Qala awalau kunna karihin.
Nabi Allah Syuaib berkata, adakah kamu akan mengusir kami meskipun kami tidak menyukainya? Kemudian sambung ayat 89. Qad iftaraina 'ala Allahi kadiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Sesungguhnya kami telah mengadakan pembohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami daripadanya. Qad iftaraina 'ala Allahi kadiban. Sesungguhnya kami telah mengadakan kadiban, pembohongan yang besar, in udna fi millatikum ba'da in najjana Allahu minha. Kalau kami kembali kepada kamu, kami kembali kepada agama ba'da in najjana Allahu minha, selepas Allah Subhanahu wa taala melepaskan kami. Setelah Allah melepaskan kami daripadanya, daripada apa? Daripada agama yang menyesatkan. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا. Dan tidaklah layak kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Tidak layak untuk kami kembali. Na'udah, nak kembali kepada agama kamu, agama nenek moyang. Agama penyembahan selain daripada Allah, mensyirikkan Allah, maka kami tidak akan kembali, kerana bila mengikuti agama kamu, maka kami ni mana kata mengikut agama yang menyembah berhala, yang syirik kepada Allah, maka syiriklah perbuatan itu, perbuatan mensyirikkan Allah. Kemudian wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Luas pengetahuan Allah Subhanahu wasi'a, luas pengetahuan Allah. 'Ala Allahi tawakkalna, ani penyerahan diri Nabi Allah Syuaib kepada Allah Subhanahu wa taala. 'Ala Allahi tawakkalna. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Maka di penghujung dari ayat 89, Nabi Allah Syuaib berdoa kepada Allah agar Allah membuka. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina. Ya Allah, Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak. Memutuskan antara kami dengan kaum kami. Iaitulah yang pembesar-pembesar istakbaru, yang disebut dalam ayat 88 tu, yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Nabi Allah Syuaib berdoa kepada Allah, putuskan antara kami dengan kaum kami bil haqq, dengan keadilan, dengan kebenaran, wa anta khairul fatihin, kerana sesungguhnya engkaulah pemberi keputusan yang terbaik. Baik. Maka dalam ayat ini ada doa lah di ujungnya. Baik, doa tu Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Baik, kita baca tadi sambungkan bil haqqi wa anta khairul fatihin. Jadi kalau kita nak baca waqaf di situ pun boleh bil haqq. Cuma bila kita berhenti di situ, waqaf di situ, qaf tu kita sukunkan, kita matikan dia. Jadi hukum di situ adalah qalqalah kubra bil haqq. Dia kena tasydid tu masuk dulu, tasydid, lepas tu baru lepas, baru detak tu. Dia tak boleh bil haqq, dia tak ada tasydid. Maka tak betul dari sudut bacaan tu. Kan? Sama ni kita nak kena pasti hak di mana surah Al-Masad kan? Surah Al-Masad kan, ayat pertama tu dia ada tasydid, tu qalqalah kubra. Berukul bura, atau ada hukum tajwid disebut qalqalah akbar, dipecah tiga, tapi tetap kebanyakannya disebutkan sebagai qalqalah kubra lah. Cuma beza dia tu kena tasydid dulu kan. Kita baca surah Al-Masad nah. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Masuk dulu ke dalam tasydid ba, barulah detak ba tu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang tu qalqalah kubra juga, pasal kita waqaf di situ, berhenti habis situ.
Ba pula kita sukunkan. Cuma yang itu dia tak ada tasydid, jadi dia tak perlu kepada ditekan. Nah, kadang orang dia nak sebut ke mana, terkesan dengan ayat pertama, maka ayat kedua pun dia tekan juga. Ada orang ayat pertama pun tak tekan dah. Itu tak betul. Ayat pertama kena tekan pasal dia ada tasydid. Ayat pertama saja tekan, ayat kedua, tiga, empat habis semua tu dia tak ada tasydid dah. Dia kena lepas saja. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Demikian. Jadi ayat ni kita nak waqaf, doa ni nak waqaf, doa ni biasa kita baca kita waqaf situ kan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Qalqalah tu letak. Wa anta khairul fatihin. Kerana sesungguhnya engkau lah sebaik-baik Allahumma salli Muhammad pemutus yang memberikan keputusan, sebaik-baik pemberi keputusan. Kemudian datang ayat 90, wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum la khasirun. Dan pembesar-pembesar dari kaumnya Syuaib yang kafir berkata kepada mereka, sungguh jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah mendatangkan adab yang Allah sebut dalam ayat 91, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Lalu datanglah gempa bumi menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan dalam runtuhan rumah-rumah mereka. Gempa bumi yang dahsyat. Penduduk Madian, kaum Nabi Allah Syuaib, Allah timpakan ataupun Allah azabkan dengan gempa bumi yang dahsyat, mematikan mereka dengan hancurlah kan. Gempa bumi kuat ni maka hancurlah rumah apa semua, tembok-tembok, dinding semua roboh-roboh tu, maka hak roboh tu menimpa mereka, matilah mereka di dalam timbunan rumah-rumah mereka dengan akibat gempa yang Allah datangkan. Maka itu mudah saja bagi Allah nak mendatangkan azab. Ya, Allah datangkan gempa bumi, Allah gegar bumi kan. Cuma nanti bila kiamat, gegar bumi itu sedahsyat-dahsyat gegaran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila kami goncangkan bumi dengan sedahsyat-dahsyat goncangan. Itu nak kehancuran dunia ni, alam ni hancur, kiamat itulah. Tapi sebelum kiamat, mari dulu Allahumma salli Muhammad kita sebutkan pelbagai perkara-perkara yang disebutkan tanda-tanda kiamat lah, tanda-tanda besar kiamat. Ya, berlaku huru-hara Allahumma salli Muhammad. Kemudian inilah gempa bumi berterusan, banyak berlaku gempa bumi dan sebagainya, kehancuran. Ya. Maka kita Allahumma salli Muhammad kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di akhir zaman ni pelbagai macam fitnah yang timbul. Kemudian di samping itu juga yang kita terkesan hari ini, itulah wabak lah ya. Wabak corona COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia. Kalau tak silap setakat semalam ni, kemarin ni 1.8 juta seluruh penduduk dunia yang dijangkiti COVID-19 tu, 1.8 juta ramai. Dan alhamdulillah di tempat kita ni, Malaysia ni, nampak dapat dikekang lah ya. Mudah-mudahan ya, kita berdoa kepada Allah agar kes yang baru makin kurang setiap hari, kemudian yang sembuh tu makin banyak ya. Supaya yang aktif tu makin berkurangan lah. Kalau hari ni tak silap 2,400 kok ya, 2,400 gitulah yang aktif. Jadi bila kes yang baru berkurang, kes yang sembuh makin meningkat, maka yang aktif tu pasti akan berkurang lah.
Kerana yang sembuh tu akan tolak dulu yang baharu. Maka yang aktif tu akan jadi berkurang sehinggalah insya-Allah kita berdoa kepada Allah agar Malaysia kita ni sifar dari COVID-19. Dapatlah kita meneruskan kehidupan kita seperti biasalah, seperti sebelum ini, nak pergi kerja, nak pergi seperti sebelum ini. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi sekadar itu untuk pertemuan kita di pagi ini, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semoga yang kita baca Allah mengganjarkan dengan ganjaran yang besar, kerana Al-Quran dinilai, dihitung pada setiap huruf yang kita baca. Kemudian mudah-mudahan hukum tajwid yang kita petik tadi itu dapat memperkemas dan memperbaiki mutu tahap bacaan Al-Quran kita. Kerana nanti masuk bulan Ramadan Al-Mubarak, kita akan berusaha untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran sebagai bacaan harian kita atau bacaan tadarus Al-Quran kita sepanjang dalam bulan Ramadan. Kerana yang menjadi sunnah Nabi SAW di bulan Ramadan, malaikat Jibril datang kepada Nabi dan Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril sepanjang bulan Ramadan itu sekali khatam. Jadi itu kita ambil sunnah Nabi, khatam dalam bulan Ramadan sekurang-kurang sekali khatam. Baik, dan insya-Allah saya bercadang dalam bulan Ramadan, masuk hari pertama bulan Ramadan saya akan buat tadarus secara online. Jadi insya-Allah nanti saya akan tetapkanlah masa mana yang sesuai. Satu hari satu juzuk kita akan baca secara tadarus, secara online. Seperti mana kita baca tadi, cuma ni kita baca semukalah. Dalam bulan Ramadan insya-Allah kita akan usahakan satu hari satu juzuk secara bacaan online. Saya baca, kemudian tuan-tuan puan boleh ikut pada bacaan secara tartil lah. Lambat sikit pun tak apalah. Kerana bacaan tartil itu adalah bacaan yang paling terbaik. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Itulah bacaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di luar maupun di dalam salat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sekadar itu insya-Allah di kelapangan masa yang lain kita akan menyambung kembali dengan bacaan-bacaan yang ayat-ayat yang seterusnya sekiranya diizinkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، من النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا دعاءنا وقراءتنا وحاجاتنا وأعمالنا ونياتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا ذنوبنا وخطايانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.